Okay, Assalamualaikum. Hari ni dengan semangat yang sama, topi yang sama, cuma tempat je lain. Sebab pagi tadi aku ambil bas daripada bandar Kamper dan sekarang ni aku berada di satu bandar baru yang bernama Douarnenez. Jadi tadi aku pergi dekat office tourism dia, just untuk tanya apa nak tengok kat sini apa semua, dan dia kasih aku peta. So explore the city for today. Dan bas daripada Kamper nak datang ke sini aku hanya bayar 2 euro. Dan pemandangan sepanjang perjalanan tu memang lawa gila. Aku sampai terlupa yang aku still dalam France actually. Dan tadi dekat office tourism dia explain dekat aku yang bandar ni dia terkenal dengan sebagai tempat untuk diorang pancing ikan sardin. Sebab dia kata dekat sini start daripada era Gallo-Roman tu dia dah start pancing ikan sardin. Dan juga bandar ni terkenal dengan kunyaman. Apa itu kunyaman? Nanti aku tunjuk. Satu makanan yang famous dekat sini, tak famous mana dekat tempat lain. Nama dia adalah kunyaman. Kunyaman. Apa yang aku faham adalah kek ni 30% adalah butter, 30% adalah gula dan yang selebihnya adalah dough biasa. Dia sangat manis. Aku pernah dah rasa, cuma aku just pernah rasa sekali je. Aku dah lupa dah rasa macam mana. So let's try it. Kunyaman. Sangat manis tapi sedap. Nak buat macam mana? Dan ni adalah jenis makanan yang kita tak makan hari-hari lah. Just untuk sometime boleh lah sebab dia heavy tau. Nampak tak? So sekarang ni aku berada kat satu port. Di kanan depan belakang aku ada boat-boat. Sebab apparently diorang ni suka tangkap ikan. Ikan sardin. So bau ikan kuat kat sini. So ni adalah penghujung port ni. Dan kau nampak tak? Just air laut. Tenang, nyaman. Dan depan sana lawa pemandangan dia, bukit hijau, tenang. Tak ada bunyi, just bau laut, bunyi burung dan bunyi aku bercakap. Okay, sekarang ni aku menuju ke satu site Gallo-Roman yang tak jauh mana apparently, dan lalu kawasan macam kampung tau. Siap ada donkey lagi kat sana. Dengar kalau aku diam je, korang akan dengar just burung dengan ayam je. Bukan aku saja yang kat sini. Ada pelbagai jenis binatang. Pelbagai jenis ayam itik angsa dia kat sini. Okay, ni aku ada jumpa something. Dan lepas aku baca, dia kata ni adalah tempat di mana kaum wanita diorang basuh baju selepas macam geng-geng lelaki pergi ke laut cari ikan, cari makanan. Diorang akan datang sini untuk basuh baju. Dan tempat ni digunakan sampai tahun 1960-an dia cakap. Yo, look at the size of them cows. Wow, so big man. Look tasty too. Aku tak pernah datang dekat kawasan France yang kampung nampak macam ni. Aku dah lalu banyak kampung dah dekat France ni sebab aku banyak main basikal, so aku banyak lalu kat kampung-kampung kecil-kecil. Tapi aku tak pernah nampak kampung macam ni. Maknanya macam cara dibina bangunan dengan batu zaman lama ni, dengan tak tahu aku tak tahu macam mana explain, tapi lain. Okay, aku rasa aku dah sampai dah dekat tempat site Gallo-Roman tu. Jom kita pergi ke sana. Oh, nampak asyik ada tali air kecil. Mana jumpa kat Paris tempat macam ni. So dekat sinilah ancient site Gallo-Roman. Dan kalau korang nampak sekeliling dia ni tak ada apa sangat, just kehijauan dan nampak laut sikit. Dan yes, tak ada orang juga, just me. So kalau korang tanya site ni tempat apa sebenarnya. Jadi pada waktu dulu, iaitu dari abad pertama sampai abad keempat, tempat ni digunakan oleh orang Roman untuk produce something yang bernama garum. Jadi garum ni merupakan sejenis sos yang kita peroleh selepas kita fermentedkan ikan. Jadi macam aku cakap tadi, kawasan ni dia terkenal dengan tempat tangkap ikan sardin. So mungkin dia gunakan ikan sardin, dia fermentedkan ikan tu, and then dia peroleh sos bernama garum. Kalau korang tanya aku, just macam budu. Dan site ni juga merupakan satu bukti di mana diorang dah start tangkap ikan sardin dekat kawasan ni sejak lama dah, sejak abad pertama. Dan diorang still lagi sampai hari ni tangkap nanak ikan sardin. So just tepi site ni, kita boleh nampak satu pemandangan yang sangat lawa. Iaitu satu pemandangan yang mana kita boleh nampak laut dan pantai. Lama kita nampak pantai. Last kali aku nampak pantai adalah tahun 2019 dekat Pantai Temasek.
Dan one thing juga yang aku perasan, pantai, kuat makan ikan, bendera hitam putih, feels like home. So dekat sini ada jalan untuk turun, untuk pergi ke pantai. Kat bawah ni pantai. So depan aku pantai, dan jalan ni agak licin juga sebab ada air-air sikit, kena berhati-hati sikit lah. Jadi Bandar Dua Nane ni dia macam ada dua bahagian. Belah sana tempat aku pergi tadi, dan juga belah sana. Dua tempat ni dia dipisahkan oleh sebatang sungai dekat tengah ni yang menghala ke lautan. Dan korang nampak sini ada banyak sangat bot-bot. Bila dapat jalan-jalan macam ni kan, just dengan pemandangan laut dan tak ada apa kiri kanan, just tenang, rasa jiwa tenang. Bukan nak kata. Okey, aku jalan-jalan dan aku jumpa satu lagi pantai. Pantai ni lagi banyak pasir. Nama pantai ni adalah Plage des Sables Blancs, maknanya pantai pasir putih. Sebab pasir dia putih-putih ke? Apa-apa pun, pantai ni tak ada orang. Aku nak letak situ air sikit tanpa basahkan kasut aku, sebab kalau tak ni memang idea yang sangat bodoh. Sebab sekarang ni still musim winter dan air ni adalah air sejuk. Dia bukan macam dekat Malaysia, air bukan 28 degree ni, tak tahu berapa. Oh, okay, taklah sesejuk yang aku sangka. Just macam temperature weather sekarang ni je. So sekian dari aku untuk Bandar Dua Nane, dan aku datang sini just satu hari je. Dan aku akan beli tiket untuk balik semula ke Quimper. Aku tidur di Quimper, dan esok insyaAllah aku akan pergi ke hujung-hujung barat Perancis, satu tempat yang bernama Pont d'Ura. Jadi ya, next destination Pont d'Ura. So ya, hari baru, dan macam dijanjikan, hari ni aku di Pont d'Ura selepas perjalanan lebih kurang 1.5 jam daripada Quimper. Tertidur-tidur aku di dalam bas. Tapi pemandangan sepanjang perjalanan daripada Quimper nak datang ke sini memang sangat-sangat lawa. So sekarang ni jam menunjukkan pukul 11 pagi, dan aku tak boleh nak bazir masa sangat ke sini sebab bas untuk bertolak balik ke tempat aku tidur just ada 2 dalam masa satu hari. Pukul 1 petang atau pukul 5 petang. Dan kalau aku terlepas pukul 5 petang, aku tidur sini aja punya. Dan yes, aku tak bodoh. Dan akhirnya aku nak ambil pukul 1 petang lah, sebab pukul 5 macam lewat sangat nak balik, sebab France still ada curfew, tak boleh balik lewat pukul 6 petang. So aku akan gunakan 2 jam yang sebaiknya untuk tengok kawasan ni. Dan Alhamdulillah hari ni cuaca baik, sebab kebiasaannya kawasan ni dia hujan. Dia tak boleh expect mana, sebab dia duduk kat hujung dan dia duduk kat tepi laut juga. So dia berangin, dan juga kadang-kadang dia orang terima angin yang lembap. So hari ni Tuhan bagi cuaca lawa untuk aku datang. Dan sekarang ni agak berangin sebenarnya, dan aku agak sejuk. Tetapi tak apalah, jalan-jalan sikit nanti panas lah. There is absolutely nothing from there until there. Nothing but this building in front of me. So sekarang ni aku nak find out ni bangunan apa, sebab ni je apparently satu-satunya bangunan yang ada kat kawasan ni. Okay, dia kata ni adalah tempat military dan tak boleh tangkap gambar. So aku tak nak get in trouble with the law. So video aku ni may not bring justice to this place, sebab tempat ni sangat-sangat lawa kalau kita tengok dengan mata kita. Dalam kamera aku tak pasti mana. Tapi ya, daripada facial expression aku, kau boleh tahu, like bila aku datang tempat macam ni, it brings out that childish bahagian budak-budak aku balik. Just feeling joy and curious. So aku akan try untuk pergi paling hujung, tengok jauh mana aku boleh pergi. So basically paling hujung France lah. Tapi Pont d'Ura ni bukan point yang paling barat dekat France ni actually. Point paling barat sekali, tak jauh mana kat dari sini, aku lupa dah nama apa. Tapi ni antara yang paling barat sekali lah. Aku kena berhati-hati sebab kalau aku jatuh ni, I can easily break my both legs, man.
Okay, aku gelak tapi kalau aku jatuh ni, aku legit boleh mati tau. Sebab tengok aku berdiri just atas batu yang besar ni je, dan belakang aku is a cliff. I'll try my best not to do some dumb shit, right? Tempat ni sangat-sangatlah isolated. Even aku tak ada line pun dekat phone aku sekarang. Aku tak tahu kenapa orang tak datang sangat ke sini. Ramai orang dekat situ dengan kat sini. So maybe this is not the best place to be. So yeah, aku akan try untuk pergi paling hujung sekali. Let's go. Jalan untuk pergi ke hujung sana tak ada penghadang pun tepi. Dan kalau ada mistake sikit je, blop, dalam air. And yeah, aku akan try avoid that. And also one thing about batu-batu ni, dia bukan just batu-batu biasa, dia batu-batu tajam. So you really don't want to fall down on those kind of rocks. It's gonna hurt. Kalau tengok dari jauh tadi, nampak macam senang je nak pergi. Tapi bila sampai sini, dia ada macam banyak cabang. Tadi aku dah sampai ke jalan mati, patah balik. Ni macam exercise jugalah. Sebab kena panjat turun. Oh ya, yeah, sana. Wow, look at this. Oh, crap man. Gayat bro, tak apa. So ladies and gentlemen, aku dah sampai ke hujung dunia. Boleh je lagi sebenarnya nak pergi ke sana, cuma aku tak nak taruhkan nyawa aku je. Dan aku tak nak bergerak banyak sangat sebab aku tak nak mati. Sebab bila masa je boleh jatuh kat sini. Nampak tak? Pemandangan atas ni sangat-sangatlah lawa. Masya Allah. Kita boleh nampak keindahan alam semula jadi dan juga kebesaran Tuhan. Just lautan, aku dan nature. Dan lautan ni adalah lautan Atlantik. Maknanya dah tak ada bumi, dah tak ada land dah dekat tempat aku ni. Kalau pergi straight jauh sana, kita akan sampai ke Kanada ataupun USA. Dan kalau kita pergi ke arah sana, kita boleh sampai ke Spain dan juga Morocco. Kalau kita pergi ke sana, kita boleh sampai ke Ireland dan bahagian UK yang lain. Dan it makes sense kenapa orang Breton adalah orang keturunan Celtic. Sebab orang Celtic ni dia berasal daripada UK sana kan. Dan UK dan sini tak jauh mana kalau kita kira ikut jalan laut ni. So diorang yang migrate datang ke sini. Dan kalau korang nampak belakang sana, ada satu rumah api. Rumah api dalam French dia panggil phare. Dan sana adalah satu rumah api yang famous juga. Aku lupa dah nama dia apa, tak tahu bila dia berguna, tapi apparently dia famous lah kat sini. Ya Allah, melalui balik lagi penat punya. Satu lagi sebab aku rushing, sebab takut kena tinggal bas. So lagi worth it. Okay, Alhamdulillah aku dah sampai kat tempat tunggu bas aku. Cuma bas aku je belum ada kat sini lagi. Dan walaupun hari ni aku just ada 2 jam je masa untuk terokai kawasan Puan Dura ni, tapi 2 jam ni sangat-sangat bermakna untuk aku. Dan macam aku bagi tahu kat korang juga, like the whole trip aku ni aku tak ada plan. Semua benda last minute, semua benda spontaneous. Tempat tidur, train, bas, semua spontaneous. Dan hari ni aku jumpa satu tempat yang aku tak tahu exist pun kat France. So memang zero regret. So kalau korang rasa nak buat something benda baru, nak pergi somewhere, tak payah tunggu orang. Kalau tak ada orang nak pergi dengan korang, just pergi seorang. Sebab at the end of the day, 20 tahun, 30 tahun akan datang, kita hanya regret benda yang kita tak pernah buat, nak berbanding dengan benda yang kita buat. So ya, ni aku punya last clip dekat Puan Dura. Dan next day, aku tak tahu aku nak pergi dekat mana or balik Paris. So kita tunggu saja. Bye. Okay, Assalamualaikum, hari baru. Jadi hari ni merupakan hari terakhir aku kat Bretagne. Dan aku dah beli tiket untuk balik ke Paris pukul 3 petang nanti. So since aku ada masa sikit pagi ni, aku ingat aku nak pergi ke satu lagi bandar kecil yang bernama Le Conan. Dan kalau korang nampak, hari masih gelap lagi sebab subuh pun belum habis lagi, baru pukul 7 pagi ni. Sebab aku nak kejar bas pukul 7.40 untuk pergi ke bandar sana. Sebab kalau aku tak ambil pukul 7.40, next bus adalah pukul 12.
Dan aku tak naklah ambil pukul 12 sebab nanti rushing nak balik. So next destination, Le Chrono. Okay, aku baru sampai ke Le Chrono. Bienvenue à Le Chrono. Maksudnya selamat datang ke Le Chrono. Jadi aku tak banyak masa, aku just ada 1 jam. Yes, 1 jam sebab aku nak ambil bus balik semula ke Quimper pukul 9 suku. Sekarang ni pukul 8 suku. So, let's go explore this little village. Dan aku tak tahu nak expect apa sangat dengan bandar ni sebab aku datang sini pun sebab ada orang kata sini just bandar kecil yang 1 jam pun dah cukup. Dan since aku ada masa sikit pagi ni, aku datang lah. Dan dia kata bandar ni terkenal dengan dia punya rumah-rumah dan bangunan-bangunan dia diperbuat daripada batu-batu yang lama lah, yang dah beratus-ratus tahun. So aku bawa korang pergi tengok apa yang dekat bandar ni. So kalau korang nampak belakang aku, rumah-rumah yang diperbuat daripada batu-batu lama. Ni ada satu cross. Nampak? Ni confirm sangat-sangat lama ni. Aku tak tahu berapa ratus tahun dah duduk kat situ. By the way, aku tak nampak seorang pun lagi dekat jalanan ni. Dan aku tak tahu kalau aku cakap ni aku ganggu dia orang tidur ke apa. Sebab ni still pagi Sabtu tau. Baru pukul 8 suku. Orang kata bandar ni just ada 800 orang penduduk. Korang tahu 800 orang tu ramai mana? Just to put it into perspective, 800 orang ni adalah saiz sekolah. Bila fikir balik kan, satu kampung 800 orang, dia orang mesti macam saling mengenali kan. 800 orang tu tak ramai tau tak? Kalau ada kes kecurian kat sini, mesti dia orang tahu siapa je. Mesti orang sama je kan. Dan bandar Le Chrono ni merupakan salah satu village ataupun kampung lah, orang kata yang paling lawa dekat France. Dalam French kita panggil l'un des plus beaux villages de France. Cuba korang tengok cara dia buat pagar ataupun dinding ni. Ni confirm daripada zaman dulu punya. Dia susun batu rapi je. Macam mana dia potong batu zaman dulu lah. So bandar kecil Le Chrono ni adalah destinasi terakhir aku di Britania. Maka habislah trip Britania aku. Dan aku akan kembali semula ke Quimper dan menuju balik ke Paris. So kalau kau enjoy video ni, kau boleh like dan kau boleh subscribe kalau kau belum subscribe. À la prochaine fois. Bye bye.